Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya kata kuat. Saya ni kuat berniaga disebabkan keluarga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang saya rasa amat happy, saya rasa gembira. Sebabnya saya pun dapat berita daripada salah seorang ejen kami. Beliau merupakan antara top ejen di mana sale dia, saya boleh nampak peningkatan daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. Memang nampak positif dan peningkatan yang berganda. Hari ini saya dapat berita bahawa beliau dah dapat capai impian beliau untuk memiliki kereta Velfire. Bukan calang-calang berniaga tepi jalan je, tapi boleh pakai kereta Velfire. Dan beritahu pada saya, dia dah WhatsApp saya, dia dah call saya, dah beritahu. Tetapi saya rasa saya patut berjumpa berhadapan dengan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni dia Tuan Akil, tak apa kita ke depan sikit sebabnya beri laluan. Ejen yang saya masukkan iaitu Tuan Hakil Sukemi, merupakan ejen bagi Chef Taco Teluk Palembang Garang. Tapi dia ada cawangan di Sejangkan dan juga di Jejarum. Alhamdulillah, saya rasa bangga Kil. Alhamdulillah, terima kasih bos. Dapat memiliki kereta impian. Bila ambil ni? Bila keluar kereta ni? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Ya. Jadi ini kereta jenis apa ni? Ni jenis variant Velfire 2.5 Z lah. Ini merupakan kereta yang menjadi simbolik kepada usahawan. Sebabnya bagi seorang usahawan ni, dia ada kereta-kereta yang membawa kepada simbolik kejayaan bagi seorang usahawan. Dan bukanlah kereta yang kita nak tekankan kat sini, tetapi sebenarnya kalau you usaha macam Akil, dia berusaha, dia fokus, berniaga, bersistem, ada team dan juga jaga akaun, bukan perkara yang senang untuk kita capai. Tetapi apabila betul teknik dia, insya-Allah kita boleh capai. Jadi Akil, boleh tak saya nak naik kereta ni? Boleh, tak ada masalah. Jadi saya nak minta Akil bawakan saya naik kereta ni. Kita pergi ke suatu tempat untuk sembang dengan lebih lama lagi dengan Akil. Kita nak korek rahsia dia. Stay tune. InsyaAllah. Okey, sekarang kita dah sampai lokasi di Taman Tasik Shah Alam Seksyen 7. So sekarang ni saya nak minta Akil review sikit. Okey, secara ringkas lah berkenaan Velfire ni. Saya ringkas ya. Okey, saya nombor satu, saya tertarik dengan Velfire ni satu sebab boleh naik ramai-ramai. Tu saya sonok, boleh naik sampai 8 orang. Dari satu, daripada bentuk yang menarik lah. Orang kata dapat melambat hati saya. Dan saya seorang yang sukakan MPV, kereta-kereta besar. Betul. Saya tak suka kereta-kereta sedan. MPV, SUV, MPV yang kereta-kereta tinggi. Dan sebab lagi satu, sebab dia luas, pemandangan dia luas. Tu memang saya sukalah. Ni spek untuk apa? Yang ni saya beli adalah spek Velfire 2.5 Z tahun 2016. Sebab Velfire ni dia ada spek Z, ZA, ZG, Golden Eyes. Kalau Golden Eyes tu dia ada warna golden kat dalam ni. Lampu dia. Kat lampu dia. Jadi ini merupakan spek Z. Dia adalah 8 seater. 8 seater. Betul? 8 seater. Kalau 5 seater tu biasa yang executive lounge. Untuk bos-bos besar boleh ya, Tan Sri Datuk. Untuk Tan Sri, sultan-sultan raja-raja lah pakai. Macam kita yang marhain ni. Family marhain besar. Tak marhain lah. Berniaga kaki pun boleh pakai Velfire. Velfire ataupun Alphard ni dia terkenal dengan chrome dia yang besar ni kan? Ya, betul. Garang. Akil rasa macam mana pandangan dia? Handsome lah bagi saya. Handsome dan garang. Handsome, kacak, tadi garang. Yang saya suka. Pintu dia macam mana Akil? Cuba tunjuk sikit pintu dia buka macam mana? Pintu dia, tekan ni je tuan-tuan. Mudah. Senang nak naik. Kalau Akil nak tahu, sebabnya macam contoh Velfire sendiri pun, dia tak semua yang ada power door. Semua tak. Tak semua yang ada power door. Ada yang tak ada power door. Tapi yang kebiasaannya, kebanyakannya Velfire Alphard ni dia famous dengan pintu terbuka sendiri ni lah. Barulah ni Velfire. Dah bawa siapa dah naik kereta ni? Pertama saya bawa family saya lah.
Pertama mertua sebab kawan saya beli dengan kawan bapak saya. Lepas tu saya bawa family saya, mak ayah, adik abang kakak balik kampung. Sebelum puasan kita buat majlis sikit tahlil. Dan semalam saya baru bawa staff-staff saya pergi jalan-jalan Kuala Lumpur lah. Bawa staff di Times Square. Sebab staff saya ada 7 orang, kira ada 8 seat, masuk saya 8, ngam-ngam. Terbaik. Memang dia orang seronok. So bila dia orang seronok, saya jadi puas hati lah, saya gembira. Sebab Akil pernah beritahu saya, saya Tuan Hemrul ada beritahu Akil, kenapa tak ambil yang pilot seat ke ataupun 7 seater kan. Tapi Akil kata sebab niat dia nak bawa staff-staff dia berjalan. Jadi staff dia ada 7 orang. Dia tambah dia 8, jadi memang sesuai lah. Velfire ni 8 seater, ngam-ngam. Dia boleh bawa staff dia, macam dia cakap tadi, dia bawa staff dia pergi pusing-pusing dan nak bagi staff merasai impian juga kan. Ya, betul. Akil pernah terfikir tak sebelum ni? Niaga tepi jalan, takoyaki je, bukan syarikat yang besar, bukan ada restoran besar, tapi staff dia pun boleh beli kereta dengan guna slip gaji yang Akil buat kan. Alhamdulillah. Tu saya memang tak sangka lah. Bila kita berniaga hanya di tepi jalan, orang kata tak glamour kan. Hanya tepi jalan, makan habuk. Tapi bila kita ada perniagaan yang bersistem, kita ada matlamat yang jelas, kita ada hala tuju yang ke depan, jadi tak ada apa yang mustahil. Kalau Velfire dengan Alphard ni apa beza bahagian belakang dia? Kalau Akil rasa lah. Bahagian lampu dia lah. Bahagian belakang dia ni, kalau macam Velfire, ginilah dia memanjang. Kalau dia Alphard dia nampak mata dia merah gitu. Dia naik sampai ke atas ni. Sampai naik ke atas. Nampak orang kata bulu kening cek tak kan. Cuma boot je lah, dia tak auto. Sebab ni spek Z. Spek Z ni boot dia tak ada power boot. Jarang-jarang ada. Just buka dia tu. Dah tak ada power boot. Jadi kalau power boot dia ada button kat sini lah. Belah sini dia ada button lah untuk power boot. Macam ni dia masih manual, tapi dia taklah berat. Dia punya apa ni, nak angkat dia tarik sikit je, lepas tu dia tutup sendiri. Kita kalau travel tak jumpa hotel, tidur dalam Velfire je, baring. Cek anak panah dia. Okey, baru dia tarik, boleh naikkan ke atas. lipat saja. Ini je lah. Jadi ini antara ciri-ciri bagi Velfire. Kalau ada dalam video ni yang komen Alphard sama ke tak? Sama. Dalam semua saja. sama je. Yang beza hanya luar je. Make up dia je lain kat luar. Okey, ini bahagian dalam dia lah. Yang saya suka ni bahagian pemandu ni adalah dia punya seat ni macam sofa. Dan dia view dia sangat luas. Jadi bila dia sangat sesuai untuk perjalanan yang jauh, long term. Dia rasa selesa dan badan tak rasa letih. Bagi seorang usahawan, yang paling penting adalah meraihkan orang yang tersayang, meraihkan keluarga. Itu adalah perkara yang paling penting bagi seorang usahawan. Jadi dapatkan kereta macam ni, you set impian dapat kereta macam ni, insya-Allah you akan dapat meraihkan you punya family, isteri, anak-anak, mak ayah kita bawa naik kereta ni dan mereka akan bangga dengan pencapaian kita. Jadi tonton video ni sampai habis sebab lepas ni saya nak interview dan korek rahsia pada Akil. Jadi saya rasa saya kena beli kereta lain lepas ni aku. Lambo pula lah, lembu pula lah. Co-founder. Bukan maksud saya kat sini, saya kena ada kereta yang lain pula untuk beri inspirasi pada mereka. Tuan Hemrul kena beli kereta lain, saya kena beli kereta lain untuk beri inspirasi pada mereka pula. Jadi Akil, untuk soalan yang pertama ni adalah, boleh tak Akil ceritakan Akil punya struggle yang pernah Akil hadapi lah dalam kehidupan ni? Sebab saya percaya orang kat luar sana ramai yang tengah down, ramai yang rasa struggle dan ramai rasakan bahawa kehidupan dia tak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya kata kuat. Saya ni kuat berniaga disebabkan keluarga lah. Waktu permulaan saya berkahwin, saya kahwin dengan isteri saya pun saya tak ada harta pun. Dan kami pun buat majlis kecil-kecil je. Sebab saya sedar saya tak ada. Time tu saya berniaga burger. Simpanan saya time tu cuma ada dalam 1,000 lebih je. Saya kahwin. Saya beranikan diri. Alhamdulillah pak mertua saya restu, tak ada masalah. Permulaan kahwin tu hanya ke hulu ke hilir naik motor lah. Ke sana ke sini. Tiap minggu saya akan naik motor AX5 daripada Teluk Paling Garang ke Melaka. Hantar balik isteri. Jauh. Tapi kami bahagia sebab kita bersyukur kan. Saya buat itu, saya jual burger, saya buka kafe, buka western, saya jual air jambu, saya jual ayam gulik. Semua tak menjadi. Tapi saya tak putus asa sebab saya yakin ketika itu saya masih muda lagi.
Saya yakin ada sinar selepas hujan. Saya tak putus asa, saya cari peluang, sampailah satu masa Allah gerakkan hati saya untuk mencuba yang saya tak pernah buat, dan kat kampung saya pun tak ada lagi benda tu, iaitu takoyaki. Takoyaki, ya dengar tu. Bahawa struggle ni semua orang pernah alami fasa tu. Macam saya pun, saya pernah cerita dalam video-video sebelum ni, saya pun dulu bukanlah orang yang terus ada kehidupan yang selesa dan mewah seperti ni. Mana dulu pun saya duduk lama, saya duduk kat rumah flat. Daripada bujang, dah kahwin, ada anak seorang, anak 2 orang, barulah dapat pindah ke rumah yang lebih selesa, rumah teres. Kehidupan saya memang daripada bujang sampai ada isteri memang duduk kat flat. Jadi struggle, semua orang ada struggle masing-masing. Macam Akil cerita tadi, awal kahwin hanya ada motor EX5 sebiji je. Motor itulah pergi berulang ke Melaka. You ingat Shah Alam si Jangkang ataupun Shah Alam ke Melaka tu dekat ke? Naik sampai motor tekan EX5. kangkang rumah saya. Bengkak. You ada cakap tadi, ada beritahu bahawa sebelum berniaga takoyaki ni, you ada berniaga perniagaan yang lain. Jadi mungkin you boleh kongsikan pengalaman berniaga sebelum takoyaki. Yalah, macam-macam lah. Time tu saya masih, ketika itu umur 19 tahun saya dah start berniaga burger sampai 21. 2 tahun tempoh saya berniaga, time tu masih percubaan nak cuba-cuba. Kita berminat berniaga, kita cuba ikut orang lah time tu. Lepas tu, itulah saya buat satu lepas burger, saya lompat ke cafe western. Time tu partner dengan orang. Hanya 6 bulan saja bertahan. Lepas tu tak balik modal, tutup cafe. Lepas tu jual, tengok macam-macam saya buat. Saya jual nasi bajet. Nasi bajet pagi-pagi, pukul 4 pagi dah bangun, masak. Lepas subuh tu dah jual. Kita jual nasi bajet, RM3.50 je. Nasi, ayam gulai, sambal lacan. Alhamdulillah ada sambutan. Lepas tu saya macam dah buntu, modal pun dah makin berkurangan. Saya nekat, saya pun sambung belajar. Mungkin saya time tu agak down sikit lah. Saya stres, saya tak tahu nak buat apa. Saya macam dah fed up nak berniaga, saya sambung belajar. Saya buat part time, buat Grab. Habis belajar, habis je kelas, terus saya buat Grab. Sehari saya buat 10 jam, 12 jam sebab nak kita target kan, nak kejar point dia punya Grab tu. Alhamdulillah, pada satu masa isteri saya mengandung, nak bersalin. Time tu saya masih belajar dengan mengharapkan pendapatan Grab. Kira saya time tu bulan 2 masih buat Grab. So saya kena buat something. Saya decide, saya stop belajar sekejap. Saya terjumpalah takoyaki by Chef aku dekat Facebook. Sebab saya tengok kelainan je lah. Lain macam orang beratur ni mesti mempunyai satu produk yang sangat berkualiti. Saya mencuba nasib. Saya WhatsApp PM. Alhamdulillah diterima dan saya terus buat. Pada start 1 hari bulan 8 2018 itulah bermulanya saya berniaga takoyaki. Time tu bos dengan founder sendiri datang rumah saya ajar cara masak takoyaki. Ya, waktu tu saya mana aura daripada saya dengan Tuan Hendro tu yang melekat dekat Akil tu. Kadang-kadang manusia ni bila nak berjaya dia kena ada sesuatu kebengangan dalam hidup dia. Dia rasa tertekan. Macam contoh Akil tadi, dia rasa bengang dengan kehidupan dia. Dia dengan isteri yang nak bersalin, dengan penempatan yang tak menentu. Bukanlah saya katakan you buat e-hailing ataupun you bawa Grab ke apa semua tu perkara yang tak bagus, tapi sebenarnya ramai je yang boleh survive. Tapi sebenarnya kita perlu ada ikhtiar kat situ. Tak kira lah you berniaga apa sahaja produk, bukan takoyaki. Bukanlah saya kata takoyaki ni menjamin you boleh dapat ubah kehidupan. Tak, sebenarnya yang menjamin you boleh ubah kehidupan adalah apabila you ada ilmu dan you berniaga dengan bersistem dan strategi. Itu je sebenarnya. Tak kisah you berniaga goreng pisang, jual burger, jual pizza, jual wafer ke apa semua. Itu hanyalah sebagai produk. Saya nak tanya Akil terusnya adalah berkenaan bisnes yang bersistem, sebab saya nampak Akil tekankan berkenaan ilmu, strategi dan niaga bersistem, dan mungkin Akil boleh ceritakan bukti dia, proof dia yang Akil dah buat perniagaan betul secara bersistem sehingga dapat capai memiliki kereta impian. Okey, alhamdulillah. Bila saya start dia berniaga 1 bulan 8, saya dengan rumah jaga gerai tentu. Dalam keadaan isteri saya dah mengandung 8 bulan kan, 7-8 bulan. Saya dengan rumah berdua jaga gerai, masak tako-tako.
Sampailah isteri saya bersalin. Bila dah bersalin, saya perlukan satu customer makin ramai. Saya bukalah peluang pekerjaan pada orang luar lah. Saya tanya-tanya siapa yang nak kerja, alhamdulillah dapat. Time tu kerja saya yang pertama AP lah. Jadi dengan cawangan yang pertama, saya buka cawangan yang kedua dan cawangan yang ketiga. Makna saya tubuhkan satu tim yang ni lah, saya latih tim saya untuk jaga gerai dengan sebaik yang mungkin. Sampailah 3 gerai, alhamdulillah, sehingga boleh capai hit sale 4,000 sehari, 3,000 sehari hanya 3 gerai. Daripada situ saya mulalah, bila sale dah banyak, memasang impian lah untuk memiliki rumah, memiliki kereta. So dari situ saya decide untuk buat account. So saya upah seorang accountant untuk selesaikan. Okey, dia bagi tu macam ni, masuk bank hari-hari, cantikkan account. So saya buat apa yang dia accountant tu suruh buat, saya buat. Masuk duit sale hari-hari selama 5-6 bulan. Lepas tu bayar income tax bila dah cukup setahun. Alhamdulillah, bila kita jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, urusan kita dipermudahkan. Setengah orang takut kalau hari tu masuk Facebook, semua #LHDN. Apa benda? Apa benda pun tak tahu lah dia orang. Kita sepatut pemikiran macam tu kita kena buang jauh-jauh. Sepatutnya kita kena suka dengan LHDN untuk kemajuan kehidupan kita sebenarnya. Berkenaan cukai lah, contoh mungkin you nak cakap sesuatu berkenaan cukai, sebabnya ramai peniaga-peniaga jalanan ni dia takut nak buat akaun syarikat, takut nak bayar cukai. Jadi apa saranan Akil kepada dia orang kat luar sana? Okey, pertama kita kena start menuntut ilmu, tuan-tuan. Kita start kena bertanya pada ahli dia. Kalau kita hanya duduk saja, kita akan sakit hati dengan kehidupan orang lain. Daripada kita sakit hati dengan kehidupan lain, that's why kita orang kata lebih memajukan diri sendiri. Kita belajar dengan ahli dia. Kalau tak pandai tak apa, yang penting rajin nak cari ilmu baru. Buktinya Akil sendiri dah beritahu bahawa yes, macam saya katakan tadi, berniaga ni tak kisah you nak berniaga apa tuan-tuan puan, tapi yang penting ada ilmu, strategi dan perniagaan ataupun bisnes yang bersistem. Saya rasa cukup setakat ini untuk video kali ini, untuk beri kepercayaan kepada anda semua. Kadang-kadang manusia ni dia perlu nampak, dia perlu dengar dan dia perlu tengok bukti untuk percaya. Jadi kalau you rasa you nak kami bimbing, nak Chef Taco bimbing, you boleh terus ke page Chef Taco, ataupun sekarang ni memang you berada di page Chef Taco. Jangan tunggu, lepas ni terus message ataupun PM ke page Chef Taco, ataupun you boleh komen dekat bawah video ni yang you nak dibantu. InsyaAllah tim saya daripada Chef Taco akan bantu you macam mana nak mulakan perniagaan takoyaki, di mana perniagaan ini adalah dibimbing berterusan, mementingkan ilmu dan juga bantu anda untuk berniaga dengan lebih bersistematik. Okey, itu saja. Kita jumpa pada slot video yang akan datang. Dan sebelum akhiri video ni, you tonton dulu video ni sampai ke hujung, sebabnya tim saya akan sediakan video ni untuk tengok kereta Velfire tadi daripada segi semua sudut dan angle untuk menjadi inspirasi pada you all semua. Kita berjumpa lagi.